Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Nurul Hanan binti Mat Seri serta dua orang lagi sahabat saya, Nazatul Mahira dan juga Nurul Amira merupakan pelajar PDP Kampus Bahasa Melayu akan membincangkan isu-isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio-budaya, implikasinya terhadap bidang pendidikan serta peranan guru dalam menangani masalah tersebut. Dalam pembentangan kali ini, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan ketidaksamaan disebabkan kepelbagaian sosio-budaya. Definisi ketidaksamaan iaitu perihal atau sifat yang tidak sama antara gambaran dan hakikat. Manakala definisi sosio-budaya iaitu hubungan masyarakat dengan budaya, contohnya seperti cara hidup, adat dan lain-lain. Seterusnya, saya akan terangkan salah satu isu yang menjadi ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio-budaya, iaitu layanan guru. Berdasarkan keratan akhbar yang dipaparkan di sini, dapat dilihat guru hanya suka anak ahli politik dan jutawan. Jadi dari sini dapat kita simpulkanlah bahawa yang menjadi isu utamanya adalah sikap pilih kasih guru dan juga guru tidak profesional terhadap hubungan antara murid dan juga hubungan antara guru dan juga murid. Tidak semua guru, akan tetapi ada segelintir guru yang masih mengamalkan sikap pilih kasih dan seseorang guru tu dia akan pilih kasih mengikut standard pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang datang daripada keluarga yang kelas sosial yang tinggi akan mendapat layanan yang baik daripada guru. Ataupun pelajar itu ibu bapanya adalah ahli PIBG. Jadi pelajar itu akan dikenali. Manakala pelajar yang dari kelas sosial yang rendah ataupun dari dari background keluarga yang tidak kaya, jadi mereka ini tidak dikenali dan tidak mendapat layanan yang sama seperti murid-murid dari kelas sosial yang tinggilah. Okey, seterusnya adalah pencapaian. Pencapaian ini kebiasaannya pelajar yang bijak, cerdas, mereka ni akan mendapat layanan yang istimewa dari guru. Manakala pelajar yang lemah, pelajar yang mempunyai masalah tertentu, jadi pelajar-pelajar ini tidak mendapat layanan yang sama seperti pelajar-pelajar yang cerdik tadi. Dan yang ketiga adalah kaum dan penampilan. Contohnya kaum orang asli yang berasal dari kelas sosial yang rendah, dari pendalaman, kerana mereka ini berbeza dari segi bahasa, fahaman. Jadi mereka ini kurang mendapat perhatian atau layanan yang sama seperti anak-anak murid di kelas arus perdana. Apa yang dimaksudkan dengan pilih kasih? Pilih kasih ini adalah melebihkan pertimbangan kepada orang yang dikasihi, membezakan perhatian dan kasih sayang antara satu sama lain. Isu pilih kasih ini bukan lagi perkara yang baru dalam dunia pendidikan. Sikap ini sering wujud pada diri seseorang guru, sama ada mereka sedar ataupun tak sedar. Kebiasaannya seseorang guru akan pilih kasih mengikut standard pelajar, pencapaian dan juga kaum dan penampilan. Okey, contoh mengikut standard pelajar. Prof. Dr. Stephen Hardil, Department of Sociology mengatakan, guru memilih dan menyukai murid berdasarkan kelas sosial.
walaupun mereka ni mempunyai grade yang sama. Prof. Dr. Haldil dalam kajiannya diskriminasi terhadap kanak-kanak yang kurang berpelajaran dari keluarga yang berpendapatan rendah. Dalam ni, Dr. Haldil ni menyatakan kanak-kanak dari kelas sosial rendah hanya mempunyai 76% sahaja peluang untuk masuk sekolah aliran akademik. Sedangkan kanak-kanak dari kelas sosial yang tinggi mempunyai 96% peluang untuk dipilih walaupun grade yang sama diambil kira. Okey, sebagai contoh di dalam paparan yang saya nyatakan di depan ni, okey, dapat dibezakan murid kelas atasan dan juga murid kelas bawahan. Okey, murid kelas atasan ni kebiasaannya guru akan mempunyai murid kelas atasan ni selalunya mempunyai potensi untuk berjaya dan cemerlang. Dan mereka juga memiliki credibility untuk mempunyai pekerjaan yang bagus. Dan guru juga menyangka murid kelas atasan ni merupakan aset untuk meningkatkan peratusan cemerlang sekolah. Manakala guru berpandangan murid kelas bawahan ni tidak akan berjaya dan lemah dalam pelajaran, tidak akan mendapat pekerjaan yang bagus dan menjejaskan peratusan cemerlang sekolah. Jadi, apa implikasi terhadap bidang pendidikan sekiranya guru itu bersikap dengan pilih kasih? Menurut pendapat Birch and Ladd, konflik yang terbentuk antara guru dan murid bukan sahaja memberi kesan ke atas pola penyesuaian murid dalam aktiviti di bilik darjah, akan tetapi ia akan menjejaskan kehadiran murid. Seterusnya, konflik yang berterusan ni dia akan membawa kepada tingkah laku antisosial. Dan mereka juga, murid-murid ini apabila guru bersikap pilih kasih dengan mereka, mereka mempunyai keyakinan diri yang rendah dan seterusnya pencapaian akademik yang rendah. Jadi, sebagai guru, apa peranan kita untuk menangani masalah ini? Yang pertama, guru perlu peka terhadap pembentukan kumpulan agar di dalam itu tidak berlaku kumpulan yang berasaskan kelas sosial dan kaum. Maksudnya kelas sosial yang tinggi dengan yang tinggi, dengan kaya, dengan kelas sosial yang rendah dengan hanya berkumpulan dengan kelas sosial yang rendah saja. Jadi di sini guru perlu pekalah supaya tidak berlaku hal sedemikian. Seterusnya, guru perlu bijak menggunakan pendekatan psikologi untuk menjaga hubungan sesama murid. Yang ketiga, guru perlu memiliki sifat profesional yang tinggi. Sebab apabila guru tidak memiliki sifat profesional, itu yang guru mempunyai sikap pilih kasih. Apabila guru ada sikap profesional, dia tidak akan membezakan pelajar-pelajarnya mengikut kelas sosial, pencapaian ataupun kaum dan keterampilan. Dan yang terakhir, guru perlu bijak dalam mengendalikan anak-anak muridnya bagi memastikan aktiviti yang dilakukan tu dapat diselaraskan dengan kepelbagaian sosio-budaya. Okey, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Nurul Amirah, untuk meneruskan lagi tentang isu berkaitan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah binti Al-Muzani membentangkan isu berkenaan ketidaksamaan bahasa dalam pendidikan. Kemahiran berkomunikasi dan penguasaan bahasa yang berbeza dalam kalangan pelajar. Sesetengah murid hanya menguasai dialek bahasa ibunda atau dialek semata-mata untuk Al-Islam di 2019. Dalam implikasi kepelbagaian sosial budaya. Contohnya, pelajar daripada kaum Cina hanya menguasai bahasa Cina. Manakala kaum India pula hanya boleh bertutur dalam bahasa Tamil.
Dan orang Melayu kita tak terkecuali yang mana mereka ini bertutur berbagai dialek. Yang mana orang Kelantan hanya menguasai dialek ibunda Kelantan sehingga tidak tahu berbahasa pembahasaan dengan betul. Murid-murid yang terdiri daripada bahasa yang sama lebih cenderung untuk menggunakan bahasa ibunda bahasa masing-masing apabila berkomunikasi sesama mereka. Sufyan Hussein 2004. Disebabkan oleh ketidaksamaan kemahiran bertuturan dalam kalangan pelajar, ianya memberi kesan kepada pelajar. Antara kesan-kesan yang timbul adalah kepelbagaian sosial budaya telah mengakibatkan ketidaksamaan bahasa. Murid suka mengikuti pengajaran guru secara efisien. Penggunaan laras bahasa perlu ditekankan bagi mengelakkan pergaduhan serta mengelakkan mereka daripada ketinggalan dalam pelajaran. Oleh itu, penggunaan laras bahasa yang betul juga perlu ditekankan bagi mengelakkan pergaduhan dan salah faham antara satu sama lain serta mengelakkan mereka daripada ketinggalan dalam pelajaran, yang mana murid akan keliru dengan arahan yang diberikan oleh guru. Ketidaksamaan bahasa yang timbul dalam pendidikan, kurang faham bahan belajar dan keliru dengan arahan guru yang telah diberikan. Berlaku juga salah faham dalam komunikasi yang membawa kepada pergaduhan. Ini kerana guru kekurangan kosa kata hingga menyebabkan kesukaran guru ni untuk menyampaikan sesuatu pembelajaran dan juga pengajaran dalam bilik darjah. Murid ketinggalan dan keciciran dalam pelajaran akibat tidak memahami bahasa perhantar oleh guru dengan baik. Pelajar poliglot lebih cepat dan tangkas dalam menguasai pembelajaran dalam hal ini menunjukkan jurang yang besar terhadap pelajar yang mana murid yang hanya menguasai bahasa ibunda atau dialek mempunyai masalah dalam kerja berkumpulan. Sukar untuk mencapai kesefahaman di antara murid-murid di dalam kelas tersebut. Contohnya, mempunyai dialek yang berbeza-beza, yang mana bila dialek yang berbeza di antara negeri yang lain, jadi murid-murid tidak memahami apa yang dituturkan. Seperti negeri Kelantan bercakap dengan negeri Kedah dan sebagainya. Pertembungan dialek memberi impak kepada pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, perkataan yang digunakan oleh guru sering membawa makna yang sensitif dalam dialek pelajar itu sendirilah. Ia merupakan keratan akbar yang mana memartabatkan bahasa Melayu di dalam institusi pengajian. Dan juga pertukur bahasa Melayu. Jika wujud perasaan perkauman yang melebar dan tidak mahu bersatu,
Dengan bahasa lain, ia akan menimbulkan kesukaran. Yang penting kita mesti menggalakkan perpaduan sesama bangsa di dalam negara. Kerana pertemuan dialek dalam bilik darjah, murid yang biasa mendengar dialek ibunda akan merasakan kurang memahami pelajaran di dalam bilik darjah tersebut. Sukar untuk guru ni menterjemahkan kepada murid ni di dalam bahasa Melayu apa yang ingin disampaikan. Implikasi terhadap bidang pendidikan. Yang pertama adalah kepelbagaian sosio-budaya telah mengakibatkan ketidaksamaan bahasa dalam komunikasi antara guru dan murid. Yang mana murid sukar mengikuti pengajaran guru secara efisien. Jadi ini akan menyebabkan berlakunya pertempuran dialek yang memberi impak kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan laras bahasa yang betul juga perlu ditekankan bagi mengelakkan pergaduhan dan salah faham antara satu sama lain. Murid hanya menguasai dialek bahasa ibunda atau dialek semata-mata berkemungkinan menghadapi masalah pembelajaran atau kurang faham bahan yang dibaca dan penilaian guru yang kurang difahami. Oleh itu, pertembungan bahasa menaikkan rasa intimidasi untuk mendalami bahasa selain bahasa individu sendiri dan dapat meluaskan pengetahuan murid dalam pelbagai aspek bahasa. Penempatan bahasa standard adalah penting bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Peranan guru dalam menangani masalah bahasa di dalam pendidikan. Segala arahan yang diberikan oleh guru mestilah terang dan jelas. Guru juga perlulah mengulangi arahan yang telah diberikan yang mana yang sukar dipahami oleh murid. Guru perlu memastikan murid menggunakan bahasa semasa proses berinteraksi di antara murid. Murid digalakkan bercakap supaya mereka dapat membiasakan proses pertuturan. Guru memberikan pendekatan komunikatif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Yang mana murid perlu diajak berbual dan berbual itu boleh menaikkan pengalaman untuk bertutur dengan betul. Aktiviti modeling ialah guru memerlukan seseorang pembantu untuk membantunya sebagai model menunjuk pada murid-murid. Saya Nazatul Mahira binti Baharudin akan meneruskan pembatangan iaitu berkenaan isu ketidaksamarataan sosiologi pada isu yang ketiga iaitu pencapaian akademik dan implikasinya dan peranan seorang guru. Seperti yang kita maklum, pencapaian akademik ini membawa maksud setiap individu mempunyai pencapaian akademik yang berbeza walaupun dalam lingkungan yang sama. Perbezaan individu ini diertikan sebagai ketidaksamaan dalam aspek perkembangan secara fizikal, mental, emosi dan sosial di kalangan individu. Pencapaian akademik ini berlaku melibatkan aspek perkembangan secara fizikal, mental, emosi dan sosial di kalangan individu. Menurut Abdul Jalil 1997, pencapaian adalah penyelesaian dan kecekapan
yang diperolehi dalam sesuatu kemahiran pengetahuan atau kemajuan yang diperolehi secara semula jadi. Okey, seterusnya, isu ketaksamaan tahap pencapaian akademik yang berbeza ni, dia melibatkan 3 golongan pelajar di dalam sekolah. Yang pertama, pelajar yang cemerlang, kedua, pelajar sederhana, yang ketiga, pelajar lambat. Antara faktor yang berlaku ketidaksamarataan pada pencapaian akademik ni, iaitu yang pertama, faktor murid itu sendiri. Tahap kesedaran murid itu memainkanlah peranan. Jika pelajar yang cemerlang, dia mempunyai tahap kesedaran yang tinggi berbanding pelajar yang lemah. Yang kedua, iaitu melibatkan faktor rakan sebaya. Seperti yang kita maklum, rakan sebaya ni memainkan peranan yang penting. Sebagai contoh, seseorang yang cemerlang berkemungkinan akan mencari seorang rakan yang cemerlang juga, dan sebaliknya pelajar yang lemah juga akan mencari rakan yang setaraf dengannya juga. Jadi pergaulan ni mendoronglah pada peningkatan pengembangan intelek seseorang. Menurut teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura, 1986, 1977 dan 1998 dan 2000, ia menyatakan faktor-faktor sosial, kognitif dan tingkah laku memainkan peranan yang penting. Dia dipelajari melalui pemerhatian orang lain, iaitu pemerhatian terhadap pemodelan. Maksudnya, seseorang murid ni akan melihat rakan sebayanya. Kalau rakan sebayanya seorang yang cemerlang, dia akan mudah mempengaruhi dirinya untuk rajin seperti rakannya. Sebaliknya, kalau pelajar yang melihat rakannya melakukan kesalahan, dia pun akan mengikuti rakannya melakukan kesalahan. Seterusnya, faktor jantina. Seperti yang kita maklum, gaya pembelajaran murid perempuan lebih kepada pembelajaran konkret sequential. Iaitu murid perempuan lebih bersedia untuk menghadiri kelas, mengambil nota, menumpukan perhatian serta cuba untuk memahami apa yang diajar. Berbanding dengan murid-murid lelaki yang banyak melakukan masalah disiplin. Seterusnya, faktor integriti guru. Faktor integriti guru ini memainkan juga peranan yang penting. Sebagai contoh, guru yang amanah tidak akan membiarkan seseorang pelajar itu berterusan gagal, manakala guru yang kurang integritinya akan memilih kasih untuk lebih suka mengajar kepada pelajar yang cemerlang dan pelajar yang sederhana. Dan faktor yang terakhir iaitu faktor persekitaran. Faktor persekitaran ini juga mempengaruhi juga pembentukan dan perkembangan personaliti seseorang murid. Faktor persekitaran ini di antaranya iaitu faktor keluarga, sekolah, rakan sebaya, masyarakat dan pengalamannya. Sebagai contoh, seorang pelajar yang lahir pada keluarga yang serba cukup dan bahagia akan lebih berjaya berbanding dengan pelajar yang lahir dengan keluarga yang mempunyai isu keluarga, masalah perceraian dan sebagainya, dan lebih banyak kemudaratannya pada diri pelajar tersebut. Seterusnya, saya akan membincangkan pula berkenai implikasi ataupun kesan terhadap bidang pendidikan pada isu pencapaian akademik. Yang pertama, kegagalan diri untuk memahami matlamat institusi untuk mewujudkan pelajar mempunyai budaya belajar seumur hidup atau lifelong learning. Murid-murid kurang memahami kenapa mereka perlu datang ke sekolah. Sebenarnya mereka datang sekolah untuk mendapat ilmu pelajaran seumur hidup. Yang kedua,
kegagalan dalam melahirkan guru yang berintegriti dan memenuhi keperluan pelajar. Okay, yang ketiga, kegagalan dalam mencari rakan yang baik dan persekitaran yang baik menyebabkan berlakunya kesan negatif pada perwatakan dan tingkah laku seseorang pelajar itulah. Okay, yang seterusnya, memberi kesan dalam mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan masyarakat yang berilmu dan seimbang dari sudut integriti dan sahsiah. Dari sudut integriti, sahsiah dan emosi. Okay. Dan seterusnya saya juga akan membincangkan tentang peranan guru dalam isu pencapaian akademik. Okay. Peranan guru yang pertama haruslah menjalankan tugas secara profesional dan dedikasi. Jadi wajiblah ke atas guru ni menjalankan tugas secara profesional, iaitu tidak memilih kasih di antara pelajar-pelajarnya dan memahami apa yang diperlukan oleh seorang murid. Okay. Yang kedua, sentiasa memberi layanan yang sama rata kepada murid tanpa mengenal latar belakang murid. Jadi seorang guru patutlah memberikan layanan yang sama tanpa ada perasaan pilih kasih. Okay, yang ketiga, memberikan pendidikan pemulihan dan penggayaan. Okay, jadi seharusnya seorang guru ni memahami kaedah pembelajaran yang terbaik kepada anak muridnya. Okay, contohnya, seorang guru perlulah mengetahui mana antara muridnya yang murid yang cemerlang, yang sederhana ataupun yang lambat. Okay, diletakkan dalam beberapa kumpulan. Okey, murid yang cemerlang dan cerdas dan sederhana melakukan aktiviti penggayaan dan manakala murid yang lemah melaksanakan aktiviti pemulihan dengan menjalankan aktiviti yang pelbagai. Seterusnya, peranan seorang guru iaitu memberi ganjaran ataupun intensif dan peneguhan untuk meningkatkan motivasi murid. Seperti yang kita maklum, bagi meningkatkan motivasi seseorang, salah satu teori yang boleh kita guna iaitu teori yang diasaskan oleh Thorndike 1911 merumuskan bahawa ganjaran dapat menggalakkan manusia. Jadi dengan kita memberi ganjaran, kita boleh meningkatkan motivasi seseorang murid dan rasa murid itu dihargai oleh gurunya. Yang terakhir, peranan seorang guru iaitu mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran. Seorang guru perlulah mencipta pengajaran yang berkesan. Pemilihan strategi perlulah secara bijaksana. Sebagai contoh, melaksanakan aktiviti kuis, lakonan, simulasi projek, lawatan dan sebagainya. Kesimpulannya, bagi menangani masalah yang timbul kesan daripada kepelbagaian sosial budaya, semua pihak termasuk ibu bapa, guru-guru, rakan-rakan, jiran tetangga dan seluruh rakyat Malaysia perlu memainkan peranan masing-masing agar mereka tahu tugas dan tanggungjawab dalam melahirkan pelajar yang berpengetahuan, berkemahiran serta mempunyai tingkah laku yang baik. Terima kasih. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.